Okay, Assalamualaikum. Saya akan pergi kepada sales budget, belanjawan jualan. Okay, this is an estimate of expected sales revenue for the budget period. So ini adalah belanjawan jualan untuk in the future. So you have to prepare the sales budget. So kalau prepare sales budget, kita kena kira total sales. Macam mana kira total sales? The number of unit sales darab dengan selling price. So kalau sebut sales budget, normally kita prepare for 1 year. So kena ingat formula dia, number of unit sales, mana jumlah yang dijual darab dengan selling price atau sales price per unit, dan you can get the total sales for that month ataupun for quarter. Okay, this is sales budget. One example, syarikat Pesona Alam Sdn Berhad expect sales volume to be 3,000 unit in the first quarter. So, first quarter kita mula dengan 3,000 unit. Okay, bila disebut first quarter, dia ada 4 quarter. First quarter melibatkan 3 bulan. Macam mana nak kira first quarter? Maksudnya kita bagi 4, 12 bulan kita bagi 4, maknanya setiap quarter tu ada 3 bulan. First quarter ni January, February, March. Second quarter April, May, June. Third, July, August, September. And last month October, November, December. So kita kena prepare sales budget for 1 year, tapi kita kena ikut quarter, sukuan. Bahasa Melayunya adalah sukuan. So first quarter atau sukuan quarter kita start sales 3,000. Lepas tu dia kata with 500 unit increase in each succeeding quarter. The next quarter dia increase banyak 500. So dia bagi selling price is RM60 per unit. So bila kita kira the quarter, every quarter the sales in unit, first quarter dia bagi 3,000. Second quarter kita kena tambah 500, so kita jadi 3,000 tambah 500 dapat 3,500 unit. The third quarter ialah 4,000. Macam mana kita dapat 4,000? 3,500 tambah lagi. So setiap quarter kita kena tambah 500. Dapat 4,000 unit, and the last one, quarter yang terakhir ni ialah December, November, Oktober, dia adalah 4,500. Iaitu daripada 4,000 kita tambah 500. So maksudnya jualan dia bertambah mengikut arahan dalam soalan, iaitu 500 units increase. Okay, so kita kena prepare. When you want to prepare the sales budget, you must write down the name of the company and sales budget for the year ended December 31st. Ini kamu punya soalan 2021 kan? Sama je. Boleh je 2020. Okay. So, expected unit sales 3,000. Ini formula dia. So, kita kena prepare the table nanti. So, nanti kita akan belajar Excel. You must prepare the table. Column, first column adalah details ataupun item yang that you have to record ialah expected unit sales, lepas tu darab dengan unit selling price atau selling price per unit, kita akan dapat total sale. So this is the first quarter, given in the question is 3,000. Lepas tu second quarter kita tambah 3,000, tambah 500, so dapat 3,500. So the third one 4,000, lepas tu kita tambah lagi 4,500. Okay, kita kena tambah, this is for 1 year. 1 year tu maknanya Januari, Februari, March, April, May, June, Julai, Ogos, September sampai Oktober, November, Disember ni kita kena tambah. So 3,000 tambah 3,500 tambah 4,000 tambah 4,500, kita akan dapat 15,000. So you have to add all this column untuk dapat for 1 year. Okay, kita nak kira total sale, kita kira secara menegak. 3,000 darab selling price, kita sama je selling price for each quarter. So kita dapat 180,000 for quarter 1. Mana kamu kira 3,000 darab dengan 60 ringgit, dapat 180,000. Lepas tu yang kedua ni kita kira secara mendekat juga, kita dapat 210,000. Lepas tu third quarter 4,000 darab 60, kita dapat 240,000. Yang keempat ni 4,500 darab 60, kita dapat 270,000.
So ini adalah jumlah jualan ikut kuarter. Maksudnya kita nak prepare for the year ended 31st December, kita tambah semua. 180,000 tambah 210,000 tambah 240,000 tambah 270,000, kita akan dapat 900,000. So kalau kita kira merintang ni, kita dapat 900,000 sama dengan kita kira tahunan menegak. So jawapan ni kamu kira menegak ke atau melintang yang akhir ni, jawapan dia sama. So this is one way you have to check your answer. Macam mana kita nak check the answer? Kita tambah semua ni melintang, 180,000 plus 210,000, 240,000 ni, 270,000 dapat 900,000. Ataupun kita darab total sales ni in unit darab selling price per unit, kamu akan dapat 900,000. So you must prepare the table. Okay, the next one kita nak buat production budget. Okay, untuk production budget, Madam, ya, loss. 15,000 tu darab dengan 60 Dapat tak tadi jawapan? Dapat tak? Dapat. Dapat, madam. Dapat kan? Okay. Next, production budget ialah pengeluaran, belanjawan, pengeluaran. Okay, kita nak tahu unit yang kita keluar pada tahun semasa. Tahun semasa, contoh macam tadi 2020. Tapi saya rasa saya buat 2021 lah tadi. Saya tak betul kan. Okay, macam mana kita nak dapat formula untuk kira required production units in the current year? Ini formula dia. Budgeted sales unit, unit yang kita jual tu, unit jualan, kita kena ambil maklumat daripada sales unit, unit jualan. Lepas tu tambah desired ending finished good. Okay, unit jualan ni kita tambah pula ending finished goods. Kenapa kita tambah ending ni? Sebab ending finished good ni adalah keluaran tahun semasa. Tahun semasa kita kena tambah sebab kita nak kira pengeluaran tahun semasa. Dan tolak beginning finished goods unit. Finished good unit ni kenapa kita tolak beginning? Sebab ini adalah finished good tahun lepas. Kita akan dapat required production unit. Kita akan dapat pengeluaran tahun semasa. Macam mana? Itu unit jualan tahun semasa. Kita akan tengok kuartal pertama, unit jualan dia. Kita tambah ending finished good. Ending finished good tu kuartal pertama punya finished good. Tolak beginning finished good unit. Itu adalah kuartal keempat tahun lepas. Kita kena tolak sebab itu adalah last year punya. Dan kita akan dapat required production unit in the current year. Jangan keliru ya, sebab selalunya kamu buat tambah beginning tolak ending. Tapi untuk ini kita nak kira production, kita kira tahun semasa mesti tambah yang ada akhir bulan, akhir tahun, tolak yang beginning. Beginning kita tolak sebab dia adalah production tahun lepas. Ending kita tambah kenapa? Sebab dia adalah production tahun semasa. So, kalau kita tengok soalan ni, ini lagi satu ya. Setiap kali kita nak buat production budget, kita kena kira ending inventory. Ending inventory itu kita kena kira baki akhir production. Biasanya kita nak kira baki akhir production, macam mana kita nak kira baki akhir production? Dia punya policy of the company ialah peratus daripada next quarter jualan. Peratus daripada next quarter jualan. Memanglah kan bila kita jual kan, bila kita jualan yang tak habis tahun semasa tu, jualan yang tak habis tahun semasa tu dia adalah jualan tak habis kan? Dia tak habis kan? Jualan tak habis pula. Bukan tak habis. Jualan awal daripada tahun semasa dia adalah kita ambil daripada ending tahun lepas. Kamu kena imagine ya. So ending tahun semasa kita ambil pengiraan polisinya ialah peratus daripada jualan
bulan berikutnya atau kuartal berikutnya. So when you want to prepare the production budget, saya kira untuk korang. So ending inventory ialah 20% of the next quarter budget sales. So bila kita jual tahun hadapan punya unit jualan, dalam tahun hadapan unit jualan tu dia ada baki awal daripada tahun lepas. Sebab tu baki awal tahun lepas tu adalah sama dengan baki akhir tahun ni lah, tahun sekarang. Ni tahun depan, ni tahun current year. Okay, kuartal 1, 20% kita nak kira ending inventory dia adalah 20% daripada unit jualan tahun kuartal kedua. Ya. Unit jualan tahun kuartal kedua. Nanti kamu tengok. Okey, kuartal kedua ni pula macam mana kita nak kira ending dia? Dia adalah 20% daripada kuartal ketiga punya unit jualan. Kita dapat 800. Kuartal ketiga ni macam mana kira? 20% daripada 4,500. 4,500 ni daripada mana? Kuartal keempat. Dan kuartal keempat ni pula 20% darab dengan the next quarter pertama balik, tapi tahun dari next year 2022. So kamu dapat 1,000. So setiap kali kamu kira ending inventory, dia adalah pengiraan berdasarkan unit jualan daripada tahun hadapan. Okey, kamu tengok ni. So kita dapat unit jualan kita dah kira dekat ni, mana kita ambil ni? Kita ambil from sales budget. Kita dah kira tadi kan, sales budget 3,000 unit. Unit ya, bukan total sale. Total sale sebab kita kena kira dalam unit. 3,000 darab 60 tadi kan. Kita dapat total sale. Tapi kita bukan ambil total sale, kita ambil unit. 3,000 unit, lepas tu dia increase banyak 500 setiap kuartal. Jadi 3,500, 4,000, 4,500. So total keseluruhan unit sale kita dah tunjuk dekat sales budget ialah 15,000. Okey, sekarang ni dia punya formula ialah tambah desired ending finished good. Kita dapat total required unit tolak beginning finished good, dan kita dapat required production unit. Maksudnya unit jualan semasa tambah ending finished good. Kenapa kita tambah ending finished good? Dia adalah production semasa yang belum dijual. Kita dapat total, lepas tu ending finished good ni kita tolak finished good beginning, bukan ending, beginning ya. Kenapa kita tolak? Ini adalah beginning yang kita bawa daripada previous quarter. So kita dapat required production unit in the current quarter. So current quarter, ingat ya, sales tambah ending, lepas tu tolak beginning, kita akan dapat current production unit. Okay, so macam mana kita nak dapat ending finish good? Saya dah bagi jawapan kat sini kan. Okay, pengiraan tadi kita dah tunjuk tadi. Kita ambil berapa persen tadi? 20%. Tak silap saya 20%. Yes, 20% daripada the next quarter kita dapat 700. Dan 700 ni bila kita bawa ke hadapan dia menjadi beginning. Jadi tu yang saya kata, beginning the next quarter dia ada kaitan unit sale dalam ni, dia ada beginning from previous quarter. Maksudnya kuartal kedua ni unit jualan dia ada tambah dengan beginning daripada period, previous quarter. Okey, seterusnya macam mana kita nak kira ending finish good untuk kuartal kedua, iaitu 20% from next unit sales. Dan bila kita kira, kita sama juga untuk kuartal keempat, dan yang ini kita kena kira outside, maknanya kamu sampai kuartal keempat. Macam mana kita nak kira ending untuk kuartal keempat? Kita kena buat another table kecil je, satu kolom. Kita kena kira lepas 4,500 dia jadi 5,000. Dan this is the first quarter untuk tahun berikutnya, iaitu tahun 2022. Okey. Kamu akan dapat 1,000, 20% daripada
5,000 kita dah kira. So kalau nak senang, kamu isi dulu unit jualan setiap tahun, setiap kuarter dan kamu jumlahkan dia. Lepas tu kamu kira ending finish good. 20% daripada kuarter berikutnya, 20% daripada kuarter berikutnya, 20% daripada berikutnya, 20% daripada berikutnya. Okey. Lepas tu, bila kamu tambah, kita nak buat sekarang, 3,700 tambah 3,000 tambah 700 dapat 3,700. Macam mana kita nak dapat 600 ni? Kamu tengok bergerak dia kan? Ni. Ending kuarter pertama, bila dibawa dia akan jadi beginning kuarter kedua. Dan beginning kuarter kedua ni kita boleh dapat amount dia terus dalam unit sale, current sale. Maksudnya current sale ni dalam ni dia ada beginning inventory daripada kuarter sebelumnya. Nampak tu dia punya flow. Ni kira ni. So macam mana kita nak dapat 600 ni? Siapa tahu? Ni saya open. Macam mana kita nak dapat 600 kira? Sebab ini kita bawa carry forward to the next quarter. Ending ni kita carry forward to the next quarter. Tapi 600 ni macam mana dapat? Siapa dapat jawab? Okey, tak ada orang jawab. Jawapan dia, kita ambil 20% dalam current sale. Dalam current sale ni dia ada beginning, finish good from the previous quarter. So kita ambil direct daripada 3,000 dalam 20% kita dapat beginning, finish good. So kita settlekan ikut column. Column first quarter 3,000 tambah 700, kita dapat 3,700 tolak 600, kita dapat 3,100. So this is the current production unit untuk first quarter. Kuarter kedua kamu kira sama juga, 3,500 tambah 800 dapat 4,300. Tolak beginning, finish good. So nampak ni dia punya flow ni, jangan tersalah ya kira. Okey, biasanya pelajar salah dekat mana? Biasanya pelajar salah dekat first. Ni dia tak tahu kira, tapi tak semualah. Seorang dua orang. Dan kebanyakan bila saya ajar biasanya boleh buat ya. So tolak the beginning, kamu akan dapat this is the production unit untuk second quarter. Third quarter kita buat yang sama juga, tambah, lepas tu tolak beginning kita dapat 4,100. Yang ni pun kuarter keempat sama, kita dah kira 4,500 tambah 1,000. Ingat ya, kita kena kira yang ni based on the outside, you have to calculate outside the table sebab kita 1 tahun saja kita kena prepare. Yang ni tahun 2022. So you have to prepare another column untuk 2022. Okey, kuarter keempat 4,500 tambah 1,000 dapat 5,500, tolak 900. 900 ni adalah baki daripada kuarter ketiga. Kita dapat 4,600. Okey, untuk setahun, ni setahun, unit jualan setahun kita tambah 3,000 tambah 3,500 tambah 4,000 plus 4,500 and you will get 15,000. Dengar. Tetapi untuk ending finish good inventory, kita ambil yang mana? Kita ambil yang last ni. Last ni adalah Oktober, November, Disember. Sebab ni quarter ya. Kita tak boleh awal ni sebab kita buat setahun. So baki yang akhir ni, baki akhir finish good ni, kita kena rekod sebagai 1,000 untuk keseluruhan pengiraan production budget. So kita kira menegak juga, 15,000 tambah 1,000 dapat 16,000. Dan tolak opening, dengar ya, saya kata tolak opening atau beginning finish good. Beginning atau opening finish good sama je. Kita kena ambil yang awal sekali. Awal sekali ialah Januari, Februari, Mac. So amount ni kita kena rekod sebagai beginning, finish, good, keseluruhan. Okey, ni keseluruhan ya, for 1 year. Ini kita ambil yang terakhir, ending, dan this one kita ambil the early of the quarter. So kamu dapat 15,400. Okey, 15,400 ni kita boleh check the answer. Ini satu cara nak dapat markah penuh. Kita kira menegak,
15,000 plus 1,000. Kalau kamu tersalah kira, kamu tambah 600, kamu dapat jawapan lain. So tolak 600 dapat 15,400. And another way, you can calculate yang bawah ni 3,100 tambah 3,600 tambah 4,100 plus 4,600, kamu dapat sama amount. So conclusion dia, whether you can calculate horizontally atau vertically, the ending answer dia sama. Ni satu cara nak check your answer so that you can get Madam. full mark for production budget. Yes. Yang 600 tu kalau kita buat 5,500 tolak 4,900 boleh? Sebab dapat 600 juga. Yang ni 5,500 ni. Yang ni ke? Tolak dengan 4,900. Tolak 4,900 ni tak boleh. Lepas tu dapat 600. Walaupun dia dapat tapi cara dia tak betul. Sebab kita ambil kita ambil awal bulan macam kita lah. Dia ni 1 tahun. Tapi setahun dia kira ikut kuarter, ikut sukuan. Sukuan pertama dia ambil baki mesti daripada Januari. Januari berada di sini. Ingat tak kita buat baki awal, kita ambil Januari. Baki awal ni dalam ni ada Januari, kita ambil daripada previous year. Baki akhir pula dia berada Disember. Baki akhir yang ending finish good baki akhir ni, kamu ingat dalam ni kuarter keempat ni ada Disember. So kita ambil yang Disember ni baki akhir. Dan ni dalam ni ada Januari, dia sebagai baki awal. Tu dia memang kena ambil yang sini. Dia dah kira, kita dah kira siap-siap. So ini satu cara prepare production budget. You can check either ikut kolom, kamu tambah, kamu akan dapat 15,400. Sebab tu saya tandakan ni. Dan you can check secara melintang ni, kamu tambah, kamu dapat jawapan yang sama. So it means that you get full mark for your production budget. Okay, the next one. Direct materials budget. Sama je. Tapi kita kena kira dalam bentuk ukuran direct material. Ukuran direct material tadi kalau production budget ukuran dia dalam unit. Sebab dia dah siap dia panggil satu unit. Tapi direct material dalam unit tu dia ada ukuran bahan mentah dia. Contohnya kalau kita buat furniture. Furniture 1 unit table. Tapi bila kita buat 1 unit table kita kena tahu the quantity of the direct material wood. Berapa meter wood kita guna in the table. So kita kena ukur ikut ukuran direct material. Formula dia sama. Direct material unit required for production. Maknanya bahan mentah yang kita gunakan untuk menghasilkan production tambah desired ending direct material. Kenapa kita tambah ending direct material? Sebab dia adalah bahan mentah tahun semasa. Tolak beginning direct material. Kenapa kita tolak beginning direct material? Because beginning direct material ni dia adalah last year punya. Sedangkan kita nak kira apa? Kita nak kira direct material to be purchased in the current year ataupun in the current quarter. Kuarter semasa kita nak kira. So kena tambah kuarter baki akhir ni tapi tolak beginning sebab ini kuarter tahun lepas. Yang ni kita tambah sebab dia adalah sebahagian daripada kuarter semasa. So budget cost of direct material to be purchased equal to ni dia required unit. Entahlah. Yang ini kamu kena tukar nanti saya tunjuk ya. Kita kena tukar sebab kita kena kira dalam RM kan. Kena tukar jadi RM. Okey, saya tunjuk nanti. So ini jawapan yang saya kata tadi, kita nak kira required direct material dalam ukuran barang siap tu. Finished product tu apa ukuran dia. Kalau kita buat kursi tadi pakai meter. Tapi kalau kita produce cake kita gunakan flour. Flour tu kita ukur dengan kg. So maknanya unit tu kena tukar kepada kg. Okey, ni soalan dia. Direct materials budget. Okay, nampak ni soalan dia. Kita nak kira ending inventory of raw material, maksudnya baki akhir bahan mentah. Macam mana kita kira polisi company, dia nak kira polisi tu apa? Peraturan dia. Kalau kita nak kira ending bahan mentah berdasarkan next quarter's production requirement. Kita nak kira
ending bahan mentah, kita kena ambil kuarter berikutnya, 10% kuarter berikutnya. Sebab dalam kuarter berikutnya ada ending bahan mentah tahun semasa. Sama macam tadi yang saya buat production ya. Okay, the manufacture of each product require 2 kg. Maksudnya satu unit produk siap dia memerlukan 2 kg. Sekarang kita kena prepare direct material dalam ukuran kg. Sebab kita bukan unit lagi ya. Dan akhirnya kita kena prepare direct material dalam bentuk RM. Daripada kg kita tukar kepada RM. Sebab direct material budget you must give the answer dalam RM. Tetapi before kita kira RM, you must calculate unit, satu unit finished good, how many kg atau meters of direct material used. So kita kena kira ukuran direct material. Okay, assume that the desired ending direct materials is given. Ini dia dah bagi untuk fourth quarter. Kita tak kira lah, dia dah bagi fourth quarter. So ini jawapan dia. Dia ada kaitan ya. Tadi kita ambil dekat mana? Tadi kalau unit sale, unit production, kita guna unit production untuk unit sale. Tetapi direct materials budget kita ambil unit daripada production budget. So 3,100 ni kita ambil daripada first quarter production budget. Yang ni second quarter production budget, third quarter production budget dan 4,600 ni from production budget. Kenapa kita ambil production budget? Sebab production pengeluaran tu kita kira dalam unit. Oleh kerana kita nak kira direct material budget, kita kena tukar menjadi kg. So satu unit memerlukan 2 kg. So 3,100 unit, berapa kg? Digunakan 6,200 kg. So kita tukar, second row pun kita tukar jadi kg. So semua produk siap kita dah tukar jadi kg. Now kita kena tambah ending direct material. Macam mana kita tambah ending direct material? Macam mana nak kira ni? Dia adalah 10%. Tak silap saya sebut tadi 10%. Yes, 10%. 10% from the next quarter dalam kg. Ingat ya, dalam kg ni bahan mentah berikutnya kita nak kira bahan mentah ending quarter pertama adalah 10% daripada bahan mentah kuarter kedua. Bukan unit ya, tapi bahan mentah kita dah tukar kg. Okey, sama juga yang ni 10% from the next quarter kita akan dapat ending for direct material untuk kuarter kedua. Kuarter ketiga pun sama, kita kira based on next quarter dalam kg kita dapat ending. Yang ini dia dah bagi dalam soalan. Kita tak payah kira. Tapi kalau nak kira boleh, kita kena prepare table kat luar. Tapi soalan dah bagi, kita ambil je amount. So kita kira row by row. Bila kita tukar unit menjadi kg, kita tambah 720. So total material yang kita perlukan ialah 6,920 kg tolak beginning direct material. Macam mana kira beginning? Sama je kita ambil daripada 610 ni. Pergerakan dia sama macam ni ya. Nampak tu? 720 bila dibawa ke the next quarter, dia akan jadi beginning for the current quarter. Dan beginning ni ada dalam direct material quarter kat sini. Okay, pergerak dia sama ya, nampak tu. So 620 kita ambil 10% daripada production. So kita dapat 6,300 kg. Dan ingat, direct material budget ni kita kena kira dalam RM. So dalam kg ni 1 kg equals to RM 4 ringgit. So kita darab 6,300 kg darab 4 ringgit, kita akan dapat 25,200 ringgit. So kamu dapat this is the amount 25,200 ringgit for the first quarter. Second quarter pun sama, kamu dah unit tukar kepada kg, tambah beginning, dapat total, tolak
tambah beginning tambah beginning, tambah ending. Dapat total, tolak beginning, kita dapat jawapan dalam 7,300. Dan ingat, this is direct material budget, kita kena tukar dalam RM. 1 kg nilainya RM4. So kita darab 7,300 darab 4, kita dapat 29,200. And the same step you have to calculate for third quarter. Kira-kira dapat kg tukar kepada RM 33,200. Ini pun sama, kita kira-kira dapat 37,200. Okey, untuk for 1 year, ni 1 year ni kamu kira menegak juga. 15,400 darab 2 dapat 30,800. Untuk ending, kita ambil yang last quarter sebab yang ni ada December. Kita ambil last quarter ni. Sebenarnya ni 120 ni, salah pula dia punya. Okey, kita ambil the last quarter ni, kita masuk kat sini. Dan yang ni kita ambil beginning, January, February, March, kita tolak kat sini. So kita akan dapat 30,800 tambah 1020, kita ambil the last quarter. Dan ingat ya, kita tak ambil ending ni kita tambah, tak boleh. Kita hanya tambah unit. Yang ini kita kira secara menegak. Kita ambil baki akhir untuk last quarter dan baki awal untuk the first quarter. Kita dapat 31,000 kg. Dan ingat, kita kena tukar dalam RM. 1 kg adalah RM4. So tukar, kamu dapat 124,800. Okay, you can check the answer. Sama macam tadi, you can check the answer. Kamu kira menegak. Menegak, kamu akan dapat 124,800. And at the same time, you can add first quarter 25,200 plus 29,200 plus 33,200 and plus 37,200, you will get the same amount. Kira secara melintang, kamu akan dapat 124,800, dan kalau kamu kira menegak, kamu akan dapat 124,800. Okay, itu saja untuk soalan tu. Jadi saya ajar production budget dengan direct material budget. Kedua-dua budget ni dia melibatkan ending dan beginning. So you must know how to calculate ending and beginning for production budget dan material budget. Itu sahaja. Terima kasih.